Hai semua, saya Cikgu Tan. Hari ini Cikgu akan membincangkan tentang tajuk bab 3, langkah mengawal perdagangan antarabangsa. Dasar perdagangan antarabangsa. Malaysia melaksanakan pelbagai dasar perdagangan untuk menggalakkan ekspor dan mengurangkan importnya. Antara dasar perdagangan yang penting yang diamalkan oleh Malaysia ialah A. Liberalisasi perdagangan AFTA. B. Galakan ekspor. C. Penggantian import. D. Dasar perlindungan. Maka kita ada 4 dasar perdagangan antarabangsa. Sama-sama kita lihat yang pertama, A. Liberalisasi perdagangan AFTA, Asian Free Trade Area. Kawasan perdagangan bebas ASEAN ditubuhkan pada tahun 1993. Penubuhan AFTA ini adalah matlamat untuk mempercepatkan kadar pengurangan tarif terhadap barang industri antara negara ASEAN iaitu Singapura, Brunei, Filipina, Thailand, Kampuchia, Vietnam, Laos, Myanmar, Indonesia dan Malaysia. 10 buah negara. Dasar perdagangan AFTA juga menggalakkan beberapa perkara dalam kalangan negara-negara anggota. A. Menghapuskan kuota dan sekatan lain. B. Meningkatkan mobiliti buruh dan pengaliran modal. C. Mewujudkan persaingan sihat dan menggalakkan pengeluaran barang yang lebih berkualiti. D. Memperluas pasaran kerana pasaran ASEAN adalah lebih besar daripada pasaran mana-mana sebuah negara anggota sendiri. B. Galakan ekspor. Melalui langkah ini, kerajaan berusaha membaiki imbangan pembayaran. Melalui galakan terhadap keluaran berindustri ekspor, di mana yang pertama, pengurangan cukai ekspor. Misalnya, hasil pertanian yang telah diproses atau kedua, pemberian subsidi ekspor oleh kerajaan supaya harga ekspor menjadi lebih rendah secara berbanding. Galakan yang diberikan tersebut dapat meningkatkan kuantiti ekspor. Peningkatan kuantiti ekspor akan meningkatkan guna tenaga dalam industri berorientasi ekspor. Keluaran negara meningkat, pertumbuhan ekonomi meningkat. Namun, galakan berupa pemberian subsidi mungkin merendahkan kompetisi sendiri persaingan dalam pasaran antarabangsa. Kesannya, kos operasi pengeluar tempatan tidak menurun. Pengeluar terlalu bergantung kepada kerajaan. Kualiti barang tidak meningkat kerana tidak ada rasa ingin bersaing. Penambahan beban kewangan negara dan
menambah beban pembayar cukai generasi akan datang. C. Penggantian import. Kerajaan Malaysia menggalakkan pengeluar tempatan memajukan industri penggantian import, misalnya industri kereta nasional. Seterusnya, dapat mengurangkan kuantiti barang yang diimport, misalnya kereta import dari luar negeri, dan seterusnya mengurangkan perbelanjaan import negara. Pengurangan jumlah import bukan sahaja memperbaiki imbangan pembayaran, malah meningkatkan guna tenaga dalam industri penggantian import dan mengurangkan kadar pengangguran dalam negara. Walau bagaimanapun, dasar ini tidak akan berjaya sekira barang import tertentu itu susah diganti seperti besi dan keluli yang terus diimport dari luar. Besi dan keluli amat diperlukan dalam sektor pembinaan dan pengangkutan, terus diimport dari negara asing walaupun harganya semakin naik akibat daripada kehausan sumber asli. D. Dasar perlindungan atau sekatan. Sekatan perdagangan merupakan dasar perlindungan perdagangan luar yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk mengawal ekspor dan import negara. Dasar perlindungan yang dilaksanakan oleh Malaysia termasuklah A. Tarif, B. Kuota, C. Kawalan pertukaran asing, D. Embargo, E. Subsidi ekspor. Tarif ialah cukai import yang dikenakan oleh kerajaan terhadap barang negara asing. Apabila kerajaan melaksanakan tarif terhadap suatu barang, misalnya perabot yang diimport, harga barang import menjadi lebih mahal secara bandingannya, maka kuantiti import berkurang. Dan pembeli cenderung membeli barang keluaran tempatan dan kurang beban perbelanjaan import kerajaan. Dasar ini boleh berjaya sekiranya permintaan terhadap barang import adalah lebih anjal harga. Apakah sebab-sebab pengenaan tarif? Antaranya yang pertama iaitu menaikkan harga barang import. Kedua, mengurangkan permintaan tempatan terhadap barang import. Dan yang ketiga, menambahkan permintaan tempatan terhadap barang pengganti import. Kuota. Kuota import iaitu ia adalah kuantiti atau had maksimum yang ditetapkan oleh kerajaan terhadap barang import untuk tempoh tertentu. Apabila kerajaan menetapkan had maksimum, kuantiti import barang berkenaan dapat dikawal. Kuota adalah dasar perlindungan yang lebih berkesan untuk mengurangkan persaingan dari luar, khususnya apabila barang import tidak anjal harga.
Setelah kuota import dipenuhi, industri tempatan tidak lagi menghadapi persaingan dari luar. Kawalan pertukaran asing. Kawalan pertukaran asing adalah kawalan oleh Bank Pusat, Bank Negara Malaysia terhadap kuantiti mata wang asing yang dapat dibeli oleh pengimport tempatan. Contohnya, apabila Bank Negara Malaysia mengurangkan jumlah dolar Amerika yang dapat dibeli oleh pengimport Malaysia, import dari Amerika Syarikat akan disekat. Kawalan pertukaran asing ini dapat mengurangkan permintaan tempatan terhadap barang import. Hal ini seterusnya dapat menggalakkan industri penggantian import dalam negara. Embargo. Embargo adalah dasar permulawan yang dilaksanakan kerajaan terhadap import negara tertentu. Kerajaan melaksanakan embargo memberikan arahan kepada semua pihak berkuasa tempatan di pelabuhan, lapangan terbang dan stesen kereta api supaya melarang import barang dari negara yang dikenakan embargo. Contohnya, Malaysia mengenakan embargo terhadap barang import dari Israel kerana Israel telah menindas rakyat Palestin. Biasanya, embargo dikenakan bukan semata-mata untuk sekat import tetapi sebagai satu sekatan ekonomi terhadap negara musuh atau negara yang telah melanggar prinsip kemanusiaan dunia. Subsidi ekspor. Subsidi ekspor adalah bantuan kerajaan tempatan kepada pengeksport tempatan. Subsidi ekspor mengurangkan tanggungan kos pengeksport dan seterusnya menurunkan harga barang ekspor berkenaan. Subsidi ekspor meninggikan daya saing barang ekspor tempatan dan menyekat persaingan ekspor asing di pasaran antarabangsa. Contohnya, pemberian subsidi ekspor oleh kerajaan Malaysia kepada pengeksport minyak kelapa sawit di Malaysia meningkatkan ekspor minyak kelapa sawit Malaysia dan mengurangkan ekspor minyak kacang soya Australia di pasaran antarabangsa. Pelaksanaan dasar perlindungan dapat mengurangkan kuantiti import dan menambahkan kuantiti ekspor serta menggalakkan pertumbuhan industri penggantian import dan industri berorientasikan ekspor. Sekian sahaja untuk perkongsian kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel Cikgu Tang. Bye-bye.